بسم الله الرحمن الرحيم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نقول بالله التوفيق. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada pagi ini kita dapat bertemu lagi dalam melaksanakan solat fajar berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima daripada kita segala amalan soleh. Dan insya-Allah begini tersambung bacaan kitab Adab Islam pada muka surat 263, masih lagi dalam bab atas, bab bersin, yakni huruf ain, ya, daripada huruf ain. Yang ketujuhnya, kata musannif Allah Ta'ala, mengingatkan orang yang bersin agar mengucap hamdalah jika ia lupa. Hamdalah ni maksudnya alhamdulillah, ya. Hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Hauqalah, ya. Jadi hayya ala, ya, hayya ala, hayya ala al-falah, ya, hayya ala as-salah. Tapi kalau hamdalah, basmalah, bismillah, ya, sebutlah basmalah, bacalah bismillah, ya. Sebutlah hamdalah, sebutlah alhamdulillah. Jadi bila kita bersin, ya kan, disunatkan, dianjurkan bagi kita sebut alhamdulillah, dapat pahala. Bersin boleh dapat pahala, masya-Allah. Dan orang sebelah pun boleh dapat pahala. Kan, doa, saling mendoakan antara kita. Kita berdoa alhamdulillah, dia kata yarhamukallah, kita doakan dia balik yahdikumullah yuslihu balakum. Ini dia. Jadi kalau orang kafir bersin, dia kata alhamdulillah, kita nak kata apa? Nabi kata yahdikumullah, yahdikumullah, semoga Allah beri petunjuk kepada kamu. Mana tahu orang kafir dia bersin, dia kata alhamdulillah, alhamdulillah, dia kata, kita pun yahdikumullah. Semoga Allah memberi hidayah kepada kamu. Ni. Kalau ikut perintah tu, kan? Bila al-amru dilala alal wujub lah. Doa tadi kan. Itu paling, kita kata paling kurang sunat yang muakkad lah. Paling kurang sunat yang sangat dituntut lah. Ya. Kalau sebut sebab hakul muslim, hak orang Islam kan, tahu orang Islam yang lain. Tashmit, ya, tashmituhu idza atasa. Hak dia yang kita kena tunaikan. Hak saudara kita yang perlu kita tunaikan. Jadi bila masuk bab hukum, dia jadi macam tu je kan. Sama ada jadi wajib ataupun jadi sunat yang muakkad. Sebab sahabat-sahabat dia tak nak tanya hukum. Bila benda tu maktub, ya, benda tu mastur, ya, benda tu dia buat. Dia bukan ada sahabat-sahabat dia bertanya kerana dia nak pahala. Bukan dia bertanya kalau sunat tak payah buat. Ya Rasulullah, gini pahala dia gini kan. Dia bertanya tu bukan pasal apa? Pasal dia nak buat dan menambahkan semangat untuk dia buat. Dia tak tanya Rasulullah, kan? Ni wajib ke sunat? Cuma dia bertanya, afi kulli amin, adakah pada setiap tahun? Ketika Rasulullah sebut kan haji, tentang haji ni kan, sahabat tanya adakah setiap tahun? Nabi diam. Tanya lagi, adakah setiap tahun? Nabi diam. Adakah setiap tahun? Nabi diam. Nabi kata kalau aku kata ya wajib, kalau wajib kan, la wajabat, kalau aku kata na'am la wajabat, wajib lah. Kalau wajib jenuh lah kita nak cari duit kan, nak buat haji setiap tahun.
Ni pun tabu haji tak bagi kita pergi melainkan setelah berapa tahun haji? Dah tabu haji kan? Minimal tu. Tak kaguk 5 tahun lebih wah. Kalau enta dah pergi tahun ni kan? Lepas tu tahun depan tak nak pergi pula, dia tak bagi kan? 5 tahun. Hanya boleh masuk nama kan? Hanya boleh masuk nama. Tapi kalau kita duit banyak, kita boleh pergi ya. Ataupun kalau kita toke travel lagi ya. Tiap-tiap hari boleh pergi kalau nak pergi. Itu dah. Anak dia masuk, bukan Muslim ni, jiran ni. Lama dah. Tak terima. Disebut perkataan Alhamdulillah. Pak dia ni. Belum. Oh ya. Ya Hamzah jadi kecil lah. Kan? Tapi yang kecil lagi power dia kata. Boleh jawab. Kita boleh jawab salam dah. Waalaikumsalam. Jangan tambah warahmatullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Dan sejahtera ke atas kamu. Salam mana dia sejahtera. Warahmatullah tu jangan tambah lah. Boleh tambah kan? Wa hidayatullah. Boleh lah. Orang kampung saya lagi pasal. InsyaAllah esok aku hantar. Cina kampung saya lagi pasal. Pak Lepas dia tanya, bila nak hantar barang aku? Hardware. InsyaAllah besok aku hantar lah. Siap cakap Kedah pergi. Tapi tengok tokoh lepas tu. Dia pun sebut fasih. Assalamualaikum. Ain siap betulnya. Biasa Arab Kristian pun belum buat. Jadi kita boleh jawab. Wa hidayatullah. Tak pernah dengar pun. Dengar warahmatullah ya. Sebab kamu belum Islam lagi. Kalau Islam aku sebutlah warahmatullah. Sekarang boleh tak mahu hidayatullah. Waalaikumsalam wa hidayatullah. Jangan warahmatullah lah. Hidayatullah. Rahmatullah ni rahmat Allah untuk orang-orang beriman. Hidayatullah tunjuk Allah Ta'ala umum. Sebab tu kalau dia bersin, dia kata Alhamdulillah, kita kata yahdikumullah. Apa salah dia? Semoga Allah bagi hidayah pada kamu. Jangan kata yarhamukallah. Jangan kata yarhamukallah. Yarhamukallah Allah, semoga Allah merahmati kamu. Rahmat Allah untuk orang kasih sayang Allah untuk orang beriman. Itu dia. Jadi bagi insya-Allah mudah-mudahan itu maksud peluang dia tu kalau boleh dapat. Mana dia boleh dapat tu mana kaya je. Khairul laka min humurin. Naam. Lebih baik daripada engkau memiliki unta-unta merah. Toke unta ni kaya. Unta merah ni unta paling mahal. Kalau unta kelabu tu murah sikit. Unta merah tak tahu, tanya Pak Arab lah. Google lah berapa harga je. Harga seekor unta merah. Tulis dalam bahasa Inggeris lah. Bahasa Melayu mungkin dia buat tak layan. Toke unta ni, beli unta. Tulis bahasa Arab lagi lah. Tahu lah harga dia seekor berapa. Gitu. Baik. Dia kata jika kita mendapati orang yang bersin dan dia tidak memuji Allah, hendaklah kita ingatkan dia. Katalah Alhamdulillah aku nak doa kan. Jadi katalah kau kuat sikit. Lagi kita kata kuat, lagi ramai orang dengar. Lagi ramai orang kata yarhamukallah. Tu atas train ke Osin. Alhamdulillah. Satu train kata yarhamukallah, orang Islam lah. Satu gerabak. Kalau orang beriman lah dan berilmu lah, tapi kebanyakannya jahil. Itu cerita yang realiti dia. Orang Islam tapi dia tak tahu tentang agama dia. Ramai. Sebab apa? Sebab dia Islam atas dasar nasab, atas dasar keturunan.
Tapi orang yang bukan Islam ni, dia masuk Islam atas dasar pengetahuan. Dia tak akan masuk Islam melainkan dia betul-betul dapat. Dia belajar, dia kaji, dia baca Quran. Dia tengok satu-satu perkataan, dia baca tafsir. Pensyarah Oxford University baru Yahudi baru ada. Bukan Muslim pun. Tapi dia ada ilmu tentang Islam. Tapi dia tak masuk Islam. Pasal apa? Hidayah milik Tuhan. Kan? Yahudi ni dia kenal apa? Dia kenal Nabi tu, dia kenal pada anak laki-laki dah. Ya, hak berilmu lah. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'um. Dia berkenal Nabi Islam tu macam mana dia berkenal anak-anak lelaki dia bang. Yang berilmu lah. Antara ilmu pun orang kita juga lah. Kan? Jadi sebab khabar lembu. Saya buat khabar lembu. Bangun pagi, pergi cari makan dah. Nak sarapan apa pagi ni ya? Nak sarapan apa? Dia bukan pagi kerana beribadah pada Allah, nak solat ke nak apa kan? Saya tengah hari pasal lapar perut lagi kan? Tak kira, tak tengah hari pun lapar lah. Cari lagi makan. Kebau lembu, ayam, itik semua. Macam tu lah. Allah sebut ulaika kal an'am. Depa ni macam al-an'am, haiwan ternakan. Hidup depa macam tu. Dia ajak kepada agama, tak apalah, buatlah dulu macam dia tak perlu buat. Dia ajak pergi belajar, belajarlah dulu macam dia tak perlu belajar. Ini realiti dah, hakikat majoriti umat Islam. Sebab tu bila saudara dia kena apa di sana apa, dia tak nak apa-apa bagi dia hiburan. Yang berlaku di sana tempat kita tak berlaku, kita berhiburlah dulu. Konsert sana, konsert ini kan. Konsert. Orang tengah duk apa nama, duk mati kena bom, kena apa tadi kan. Depa relax lah konsert. Nah, selamat datang ke Malaysia, ke Kuala Lumpur. Kan, konsert apa tu? Coldplay. Nah, bunyi pun payah. Kan, saya kira terjemah makna lain pula. Kan. Tu. Bisa sampai panas dia habis sejuk. Bisa lekon kan, apa lah. Tu. Ya, ni bukan kita kata kat siapa-siapa kan. Tapi main kata kat orang, takkan kata kat khabar lembu kan. Khabar lembu dia lagi baik pada mereka. Pasal apa? Khabar lembu dia beriman kepada Tuhan. Berzikir kepada Allah Ta'ala. Khabar dan lembu ni. Tapi manusia ni Tuhan bagi akal. Kan? Bagi fikiran untuk fikir. Dia pun boleh tak tahu nak kata apa lah. Macam mana dia pun fikir benda macam tu. Kan? Anak-anak dia pun kena semelih, kena bom. Di sana, dia pun boleh seronok sini. Manusia apa benda ni? Manusia apa ni? Esok kita sedih pula, hari ni kita gembira. Na'udzubillah. Macam tak ada akal nak fikir, tak tahu nak kata. Setengah tu siap semayang di dekat stadium, tak apa? Solat. Kenapa takut terlepas program ni kan? Program maksiat. Itu dia. Abdullah bin Mubarak telah melihat orang yang bersin dan tidak mengucapkan hamdalah. Maka ia bertanya kepadanya, apa yang diucapkan oleh seseorang jika dia bersin? Kan? Dia kata, kalau bersin nak kata apa? Dia bertegur kawan tu kan. Kalau kawan kita bersin, dia kata dia, kalau bersin ni kita nak kata apa? Orang itu berkata alhamdulillah. Maka Ibnu Mubarak pun kata yarhamukallah. Dia. Jadi uslub, cara kan, cara dakwah, cara mengajar. Allah Mubarak ni orang alim sangat. Dia bukan dekat orang alim, dia ni pahlawan, mujahidin yang berperang, orang berilmu, ahli hadis, kemudian mujahid pula. Terdapat satu riwayat yang dhaif lah, riwayat tak sahih, tapi disebut dalam kitab ni bahawa dia pernah tulis surat kepada Fudail bin Iyad rahimahullah, tapi tak sahih riwayat tu. Ya abid al-haramaini law absartana la'alimta annaka fil ibadati tal'abu man kana yakhdabu khaddahu bidumu'ihi fa nu'uruna bidima'ina tatakhaddabu.
من كان يتعب خيله في باطل وخيولنا يوم الصبيحة تتعب ريح الأبير لنا ويوم dia kata apa nama sekerat saya tak ingat dah, panjang sikit dia lah, surat kasih surat ya. Dia kata wahai orang yang beribadat di dua tanah haram, ya abidal haramain law absartana, wahai orang yang beribadat di dua tanah haram, maksudnya wahai Fudail yang sekejap beribadah di Mekah, sekejap beribadah di tanah Madinah, Mekah Madinah ulang-alik. Lau absartana, kalau kau lihat kami, la alimta annaka fil ibadati tal'abu, nescaya kau akan tahu bahawa kau ni hanya bermain-main dalam ibadah. Betul ya, tapi ini bukan sahih lah. Sanad riwayat tak sahih. Tapi orang baca dalam khutbah dan sebagainya menaikkan semangat jihad. Ya. Ada kata in kana man kana yakhdabu khaddahu bidumu'ihi, barang siapa yang membasahi pipinya dengan air mata. Wa nuhuruna bidima'ina tatakhaddabu, sedangkan leher-leher kami basah dengan darah. Kamu basah pipi dengan air mata, bertakwa kepada Allah, ya, tapi leher kami basah dengan darah. Man kana yut'ibu khaylahu fi batilin wa khuyuluna yawm as-sabihati tat'abu, barang siapa yang kuda dia penat dalam kebatilan, jalan sana sini, tapi kuda-kuda kami penat dalam peperangan, berjihad di jalan Allah Ta'ala ni. Ya, contoh di surat lah, tapi riwayat tu tak sahih, tapi ayat dia cantik lah, cantik, kita suka hafal, seronok kan dalam memang betul. Fudail ni seorang ulama besar, ulama dan abid, orang yang kuat ibadah, ahli ibadah, ya. Dan tapi maknanya Abdullah bin Mubarak dia abid juga, orang yang kuat ibadah, tapi dia bersama dengan itu dia adalah seorang mujahid yang yang pergi berperang di jalan Allah Ta'ala, cari syahid. Abdullah bin Mubarak ni dia kata wa hadha kitabullah yantiqu bainana wa laysa asy-shahidu bimayyitin la yukzabu. Dia kata inilah dia kitab Allah yang bercakap di antara kitab, sungguhnya orang yang mati syahid tidak mati, memang benar. Lama dah hafal ni, lama dah masa belajar tu 40 tahun dah, tapi benda tu lama kita hafal masa dulu, dia lekat lama sikit lah. Lah hafal masa hari ni, sagi hafal esok lupa. Okay. Ya. Dengan sirah dia tu, cerita dia wallahu ta'ala alam, atau tak pasti, tapi baca jugalah kisah tu, cuma tak cari dia punya kesahihan cerita tu lah. Tapi biasalah manusia kan, manusia ni kita kata bukan daripada awal dia lahir-lahir terus soleh, kan? Macam Abu Dzar radhiyallahu anhu, Abu Dzar al-Ghifari kan, dia sebelum Islam dia lanun di laut lah, masa dia perempuan jalanan lah, rompak orang lah, rompak para pedagang apa semua kan, sebelum Islam. Kisahlah sahabat-sahabat ni masing-masing ada sejarah mereka radhiyallahu anhu. Tapi bila masuk Islam, Abu Sufyan, Amr bin Al-As kan dulu pernah pergi jadi utusan Mekah kan, pergi ke Habsyah, maknanya nak minta raja tu hantar balik orang Islam yang lari daripada Mekah, pujuk raja. Khalid al-Walid kan. Kemudian jadi sejarah betul lah kehidupan para sahabat ni. Kita pun macam tu juga kan, lahir-lahir bukan terus soleh. Jadi kita sampai step tahap kita kan, berlaku perubahan dalam kehidupan. Allah dah janji nak bagi hidayah masa umur kita sekian, dapatlah kita hidayah. Ada pakcik dia, seorang pakcik, dia dapat sunnah umur 70 berapa, 76, 75. Sekarang hari-hari pergi tempat sunnah lah, belajar kan, dan dia ajuk orang pula. Haji kenal pun tempat tu, tapi saya tak cerita lah sebab Haji rakam tak syok juga kan.
Jadi bagus dia. Dia buat baju sunnah, dia beli 7 helai baju tu. Dia pakai hari-hari. Baju hak tulis ajak pada sunnah dia kan. Dia pakai, dia siapa-siapa orang tak tanya aku. Dia nak suruh orang tanya dia. Dia pakai baju tu, dia nak suruh orang tanya dia. 7 helai ni dia pakai seminggu lah baju tu. Dia tokek kedai makan. Nah, dia pakai baju tu hari di kedai ada. Kok lah orang nak main tanya. Pasal sunnah dia kata tak orang main tanya apa. Sekarang ni umur 77 lah. Malam tadi jumpa. Mentai tanya dia Haji umur lah. 7 hari lah. Dia baru dapat sunnah dalam setahun. Dalam bulan Ramadan tahun lepas. Baru faham belajar lepas. Oh, kita tak tahu kehidupan kita kan. Ada orang yang 90 tahun baru dapat Islam. Umur dah 90. Allah nak bagi Islam kat dia. 3 hari lah Islam. Mati. Jadi kita ni bukan start jadi soleh tu. Macam-macam sejarah kita kan. Itu dia. Memang ada orang daripada kecil dia soleh. Ada juga. Ada juga lah kan. Jadi masing-masing lah. Dia kata sebaiknya mengingatkan seseorang dengan cara yang baik dan lembut. Kan. Janganlah kasar-kasar. Hui, katalah alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kita kawan-kawan kita habis kita melawak pasal kasar-kasar tak apa kan. Ni kita orang kita tak kenal tak kita nak cakap macam tu. Jadi maknanya bang ada hadis yang Nabi sebut kan. Kalau kita bersin kita kata alhamdulillah. Lepas tu kata kuat supaya orang 10 hidup orang kita. Ya kau terima kasih kan. Jadi maknanya sampaikan ilmu. Dan sahabat kita seorang dia rajin. Dia rajin macam mana rajin? Apa nama dakwah lah. Dia tengok ada kau ambil wuduk tak betul kan. Jadi kita nak sembang sikit boleh? Nak cerita sikit boleh? Boleh. Dia kita ambil wuduk cara sunnahnya begini. Jadi apa nama orang boleh terima. Dia pergi pasar malam. Masalah kan cerita. Saya masa duduk beli apa nama orang duk jual sebelah ni dia pergi Perak kot. Dia duduk sini. Saya sembang budak jual apa jual kuih jual makanan tadi kan. Dia boleh dakwah ke. Cerita dia sembang ni sampai orang tu duduk meninggal kan. Sebut orang pacik pasal Wahabi begini kan. Kita tak betul tu dia kata. Saya bilang, "Ya ke pacik?" Jadi maknanya bagi penjelasan. Tapi orang boleh terima orang dengar lah. Dia suka macam tu, sembang. Ringan, dia bagi ringan mulut lah. Jadi kita ni berat mulut nak sembang orang, bukan nak tunggu orang mula dulu kita tak mula. Nyak. Jadi kalau kita ringan mulut, kita boleh berdakwah. Ni kalau orang yang minat jenis kaunseling ni kan. Dia rajin sembang. Gitu. Baguslah. Okey, sementara jika ia termasuk orang yang berilmu dan memiliki kemuliaan, maka adalah ia mengingatkannya secara tidak langsung. Ini hanya contoh lah. Jadi maknanya orang tadi dia tahu tapi dia terlupa kot. Jadi Abdullah bin Mubarak kata kat dia, apa kita nak kata kalau kita bersin? Tahu tak? Alhamdulillah, yarhamukallah. Cara dia kan. Yang ke-8 tidak mendoakan orang yang telah bersin lebih daripada 3 kali. Bersin. Lepas tu alhamdulillah kita boleh yarhamukallah, dia boleh yahdikumullah, yuslihu balakum. Kali kedua pun macam tu. Kali ketiga pun macam tu. Kali keempat kita diamlah. Dia pun alhamdulillah kita pun diam. Tu bukan bersin lagi, tu selsema. Kan? Jangan mendoakan orang yang telah bersin lebih daripada 3 kali untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Idza atasa ahadukum falyushammithu jalisuhu." Nabi kita apabila seorang kamu bersin, maka sahabat dia duduk dalam majlis tadi mentashmitkan dia, yakni mengucapkan yarhamukallah. Yakni dalam tu bila disebut alhamdulillah lah. Bila dia kata alhamdulillah maka kita tashmid dia. Dia kata yarhamukallah. Dia pun yahdikumullah yuslihu balakum. Fa in zada ala 3 fa huwa mazkum. Kalau dia bersin sampai 3 lebih pada 3 kali maka dia orang yang selsema. Mazkum ni selsema. Zukam. Wala yushammit ba'da 3, janganlah dia
Apa nama? Mentasmidkan, mengucapkan yarhamukallah selepas 3 kali. Beliau juga bersabda, syamid akhaka thalathan fama zada fahuwa zukam. Nabi kita doakanlah saudara kamu 3 kali, sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan apabila lebih daripada 3 kali berarti dia sedang sakit flu. Sama-sama. Ya, kita pun kata syafakallah lah. Kan? Muhsin 4 kali syafakallah. Tahur insya-Allah la ba'sa. Kan? Doa lagi lah, asallallahu alazim rabbul arsyil azim ay yashfiyaka. Doa ruqyah lah kawan kita. Kenapa kita kedekut sangat kan? Tengok kawan kita tak Allah sihat kan, jalan sakit, kita tak ni sakit, mari kita baca main ruqyah. Mari nak ruqyah, jangan tunggu dia minta. Kalau orang yang hak dia berilmu, dia tak minta. Kalau minta ruqyah ni rugi. Minta ruqyah rugi siapa? 70,000 masuk syurga tu tanpa hisab, tanpa azab. Bukan berdosa, tak berdosa, tapi di situ ada kerugian. Pergi jumpa ustaz nak berubat kan, jumpa orang nak berubat jampi-jampi ni. Tapi kalau jumpa doktor tak apalah, ya, jangan tak jumpa doktor pula, kan, jumpa lah. Ya, mimik ubat makan Panadol tu bukan ruqyah. Ruqyah ni kita baca ayat Quran, doa-doa daripada hadis, kan, jampi yang dibenarkan. Jangan minta. Sebab tu dia anjurkan kita ni sendiri yang buat kepada kawan kita, jangan tunggu dia minta. Kalau orang berilmu dia tak minta. Sebab apa? Rugi minta. Dia pun boleh buat sendiri. Dia ruqyah ni kita boleh buat sendiri. Tapi kalau ada orang soleh yang doakan kita, lagi baik. Dan mana kita pun ruqyah untuk diri kita, dia pun tolong buat untuk kita. Ruqyah untuk diri Nabi buat. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. 7 kali. Tak, tangan kita kat mana kita sakit, kan? Tangan kita sakit, tak, baca bismillah 3 kali. Lepas tu a'udzu bi'izzatillah tadi 7 kali. Ruqyah diri sendiri. Sakit gigi, ruqyah. Sakit belakang, sakit tangan, ruqyah. Lepas tu itulah, kalau isteri kita sakit, tak perlu dia minta, kita yang ruqyahkan. Kawan kita sakit, demam, sebab tu disuruh kita ni pergi ziarah orang sakit. Di antara sebab ni supaya kita meruqyah dia. Lepas ni ziarah sakit, bab selepas ni bab ziarah orang sakit. Selepas bab bersin, bab sakit. Seperti huruf ain juga, kan, huruf ain. Baik, yang ke-9, tidak mengucapkan tashmid terhadap non-muslim yang bersin meskipun dia memuji Allah. Alhamdulillah, dia kata. Dahulu orang Yahudi sengaja bersin dekat Nabi SAW dengan harapan Nabi ucap yarhamukallah. Dia berharap. Akan tetapi Nabi SAW mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nabi doakan untuk dia, semoga Allah beri kamu hidayah dan memperelokkan keadaan kamu. Ini ilmu, kan? Pengetahuan. Ini poin yang kita kata kita nak amalkan. Jadi kita boleh ajak kawan kita yang non-muslim. Kalau hang muslim hang kata lah, ya, alhamdulillah, aku kata kat hang yahdikumullah yuslihu balakum. Ataupun dia tak kata alhamdulillah, kita doakan, tak ada masalah. Yahdikumullah, yahdikallah, Allah yahdik. Saja. Inilah akhir yang telah Allah mudahkan bagiku daripada adab-adab bersin yang jumlahnya ada 9 adab. Alhamdulillahirabbil alamin. Adab Islam ni kan banyak, kan? Kehidupan kita ni sebenarnya Islam ni, kehidupan itu adalah adab. Kan kana khuluquhu al-Quran, kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah akhlak Nabi SAW itu Al-Quran. Adab dia Al-Quran. Masuk pula kita kepada adab iyadatul marid, menjenguk orang sakit, ziarah orang sakit. Sakit ni tak dapat tidak lah kan, dia mari jugalah. Walaupun sakit gigi,
Tapi kalau orang segi gigi kita minta ziarah dia tak bagi kot. Ha? Tak boleh dah. Ya. Sembah lagi marah kan. Tu dia. Orang segi gigi dia kira nak marah kan. Ayam kukuk pun dia marah. Aku sembelih hang nak. Ada dia. Menjenguk orang sakit merupakan hak muslim atas muslim lainnya sebagaimana sabda Nabi SAW. Hakul muslim 'alal muslim sittun. Hak orang Islam ke atas orang Islam ni ada 6 lah. Di antara dia bersihin tadilah. Ya wa idza marida fa'udhu. Bila dia sakit ziarahlah. Ziarah orang sakit. Perkara ini termasuk hak muslim terhadap muslim lainnya yang sangat ditekankan. Ini sangat ditekankan. Sebab apa? Sebab ziarah ni dia boleh jadi punca kawan kita sihat. Motivasi dia. Tak larang dia tengok kita mari dia lompat duduk. Dia jadi rasa macam semangat sihat. Hak pergi ziarah dia pun semangat. Hak pipi ni balik-balik terus semangat. Itu keberkatan. Keberkatan. Baik, kita tengok apa dia nak cerita lagi. Telah banyak pula nas-nas yang menunjukkan keutamaannya. Banyak dalil yang tunjuk keutamaan ziarah orang sakit ni. Hatta orang kafir sakit pun disunahkan kita ziarah. Kalau orang kafir sakit, sunnah ziarah untuk apa? Untuk dakwah dia. Oh, ini kalau masuk Islam ni besar pahala ni. Kan? Kita kata kat dia, ini kalau hang masuk Islam pahala besar ni. Dia pun tanya, pahala tu. Cerita. Kita ni nak cerita orang tu dia nak boleh terima bila dia tanya. Orang ni bila dia mula tanya, mana dia mudah nak terima. Hak tak tanya, hak duk kata kat belakang ni. Hak ni memang payah nak terima. Dia tak tanya. Ni masalah. Tapi kalau orang tu dia mula mai tanya kita, kena sedia jawapan yang molek-molek lah. Kerana dia sedang mencari dan dia nak benda tu. Tapi hak tak tanya, hak duk kata kat belakang ni, doa lah untuk dia, Allah yahdi. Semoga Allah bagi hidayah kat dia lah. Ni. Sebab tu pakcik tadi dia pakai baju sunnah kan, t-shirt sunnah. Supaya apa? Supaya orang tanya dia. Bila orang tanya dia boleh jawab. Tapi tak ada yang tanya. Hendaknya orang yang menjenguk orang sakit beradab dengan adat-adat Islami yang berkaitan dengan hal tersebut. Tu dia. Nak ziarah orang ni kena ada adab-adab lah. Di antaranya yang pertama, niat yang benar. Niat supaya apa? Supaya Allah Ta'ala bagi ganjaran pahala besar ni. Hendaklah seorang muslim menjenguk saudaranya dengan niat mengharapkan pahala daripada Allah Ta'ala dan balasan yang telah Allah janjikan. Selain itu dalam rangka menunaikan hak saudaranya, menggembirakan hatinya. Ini kita kalau kawan-kawan ziarah ni kita seronok kan. Seronok. Kita pun tak beritahu lah, Syekh, aku nak pergi ziarah. Tapi bukan lama-lama. Aku nak turun kereta, aku nak salam, aku nak kereta balik lah. Mana boleh dia kata? Kan? Mesti mau kena nasi dulu. Aku baru pergi menyalah ikan lah. Boleh ikan siakap. Besar dalam ni. Kan? Tak apa. Dia kata aku tu. Kalau kita aku nak singgah, nak salam lah. Aku nak balik. Tak apa, dia kata. Kita kena buat macam tu lah. Mana dia tak suka kita duduk lama-lama dekat dia. Mungkin dia tak larat. Dia tak nak layan kita. Tengah orang dia tak boleh terima kehadiran kita kan. Aku baru sampai Kuala Terengganu ni. Duduk mana? Ziarah tak? Sorry Zat. Aku sibuk lah. Kita daripada KL pergi ziarah dia Kuala Terengganu. Dia kata aku sibuk. Dia sibuk semua tak apalah kan. Tapi kalau kita kata, aku nak salam dengan hang, aku nak tengok muka hang. Aku nak salam ya. Tak payah sebut-sebut nak masak-masak je. Hang duduk tak mana? Tempat kerja. Tempat kerja pun boleh aku takkan tak boleh salam kot. Ulur tangan salam. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum. Selamat tinggal. Takkan dia tak mau jumpa kita kot.
Tapi kalau kita habaq tadi, ada masa, aku nak ziarah ni. Dia mula fikir, bini pun tak sihat, duduk hospital, aku nak jamu pun katakan nak jamu Maggi. Dia mesti fikir nak jamu kita kan. Itu yang dia susah nak terima kita tu. Oh, tak boleh dia sibuk gini. Tapi kalau kita kata aku nak pergi salam, turun salam kan. Tengok muka hang. Jadi maknanya dia pun boleh. Melainkan dia kata, tak boleh hang main jauh. Paling kurang mau kena nasi kerabu dulu. Nasi dagang. Terengganu nasi dagang kan. Teman-teman. Baik. Jadi menggembirakan hatinya serta memperkuat ukhuwah dan kecintaan di antara keduanya. Untuk meraih hal tersebut, hendaklah kita mengetahui keutamaan menjenguk orang sakit. Orang tak sakit pun boleh kita jenguk juga. Tapi kita tanya dia lah, boleh ke tak boleh. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'ada maridan lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji'a." Qalu ya Rasulullah, "Wa ma khurfatul jannah?" Qala janaha. Barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka dia tetap berada di khurfatul jannah sampai dia kembali. Para sahabat bertanya, apa itu khurfatul jannah? Sahabat ni, mereka orang Arab, mereka pun tak faham kataan ni. Bahasa Arab ni kaya. Dan Nabi SAW ni orang yang pakar dalam bahasa. Sebab tu Nabi kecil-kecil, Nabi pergi hantar dia duduk di perkampungan Bani Sa'ad. Sebab di Mekah tu kan ramai orang mari, macam-macam orang mari, semua percampuran bahasa. Lepas tu banyak penyakit pun, banyak orang bawa penyakit kan. Jadi mak dia hantar pergi perkampungan, pedalaman, belajar bahasa Arab tulen asli di sana. Nabi SAW terjemahkan, tafsirkan kepada para sahabat. Para sahabat pun tak tahu perkataan ni makna dia. Dia panggil gharibul hadis. Sahabat dia, Rasulullah, apa dia khurfatul jannah? Sahabat tanya. Nabi kata, kebun yang sedang berbuah. Qala janaha. Baru sahabat faham. Macam perkataan al-wahan lah. Kan? Nabi kata Allah akan campakkan dalam diri kamu al-wahan. Sahabat kata, wahan tu apa ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kan? Cinta dunia dan takut mati, benci mati. Itu al-wahan. Sahabat tak ada perkataan-perkataan yang sahabat tak tahu. Bila tak faham, dia bertanya Nabi SAW. Daripada orang Arab. Nabi tu bahasa dia lagi dalam lah. Sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab punca-punca mereka hantar anak mereka pergi ke pedalaman. Sebab pedalaman ni bahasa mereka tak tercemar lagi. Sebab mereka sama-sama mereka. Itu. Rasulullah SAW juga bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla yaqulu yawmal qiyamati ya ibna Adam maridtu falam ta'udni qala ya Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin qala ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu ama alimta annaka law u'tahu lawajadtani indahu. Pada hari kiamat Allah Azza wa Jalla berfirman, kiamat nanti, hai anak Adam, aku sakit tapi kamu tidak menjengukku. Allah kata. Lalu anak Adam jawab, hai Tuhan, hai Rabbku, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau Tuhan sekalian alam? Allah berfirman, tidakkah kamu mengetahui bahawa hambaku si fulan sakit tetapi engkau tak menjenguknya? Tidakkah engkau tahu jika engkau menjenguknya nescaya kamu akan mendapati aku di sisinya? Apa maksud dia? Bukan Tuhan duduk situ. Maksud dia, doa kita dimakbulkan, keredaan Tuhan, pahala Tuhan bagi yang besar, pahala besar. Masa tu kita minta, insya-Allah hajat kita makbul. Dan lebih diharapkan bahawa akan segera makbul permintaan kita. Doakan untuk dia, doakan untuk kita. Ya? Bukan makna Tuhan dekat dia. Bukan Tuhan duduk sebelah dia. Itu. Kalau Tuhan duduk sebelah Tuhan tadi tu, besar jadi kecil. Pelan-pelan tu je. Besar jadi kecil, lepas tu dia pelan-pelan buang. Kan? Beliau SAW bersabda pula,
ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa shalla alaihi 70,000 malakin hatta yumsiya wa in 'adahu 'ashiyatan illa shalla alaihi 70,000 malakin hatta yusbiha wa kana lahu kharifun fil jannah. Tidaklah seorang muslim menjenguk saudaranya sesama muslim yang sakit pada waktu pagi melainkan 70,000 malaikat. 70,000 malaikat doakan untuk dia sampai petang. Masya-Allah. Kan? Oh, kalau kita tahu kawan kita sakit, kita macam ziarah orang sakit lah. Hari weekend, yolah ziarah orang sakit. Cari. Kok dalam guru-guru WhatsApp ada siapa sakit hari ni? Kan? Tak aku sakit, pakat sakit belakang, sakit apa? Sakit hati. Sakit hati Tuhan cari sendirilah ubat dia. Kan? Sakit hati pergi mengaji. Kan? Pergi belajar. Bagi hilang sakit hati tadi kan. Itu dia. Jadi 70,000 malaikat ni bukan sikit lagi. Kan? Saya ingat kampung ni bukan sampai 70,000 kot. Penduduk Singapura je. Tak tahu lah. Agak lah. Dia bukan 2-3 ribu kot lah. Tak lebih. Tak kisahlah. 70,000 ni banyak. Semua duduk orang untuk kita. Kalau kita duduk berjalan tu, perjalanan kita tu adalah kebun syurga yang buah dia kita boleh pegang-pegang ambil dengan tangan. Perjalanan kita tu daripada rumah nak sampai tempat kawan kita tadi kan, kita ni berjalan dalam kebun syurga, duduk dalam kebun syurga sampailah kita balik ke rumah. Kita kalau duduk dalam dusun Rian tu kan, lah Rian ruh lah biar duduk tani ya. Kebun syurga. Lepas tu 70,000 pula malaikat doa. Doa keampunan, doa rahmat, doa kebaikan. Okay? Sampai petang. Sebab benda pahala Tuhan bagi sebab benda ni jarang-jarang berlaku. Bukan. Kita kata hari-hari kita boleh tengok orang sakit kan. Memang ada hari-hari orang sakit, tapi orang lain-lain lah. Kalau pergi hospital tu tak pernah kata sunyi hospital tu. Kan musim-musim sekarang ni hospital ni paling makmur lah. Lebih makmur daripada masjid. Sangat ramai orang memakmurkan hospital. Tak ada parking. Lah kali kena saman, polis trafik saman. Pasal apa? Parking kat depan ni. Kacau orang nak lalu lalang. Tak ramai sangat pergi ziarah hospital. Makmur. Sebab tu doktor ni tak cukup. Tak tahan stres, ada yang bunuh diri pun ada. Doktor kan? Sahabat tu. Dia bunuh diri selepas sembahyang duha. Belajar doktor sampai tak ada nak ngaji agama ni masalah kan? Tak ada nak belajar agama. Sebab apa? Sibuk kan? Jadi doktor ni sibuk. On call lah. Saya silap kan? Bini tak jumpa. Bini doktor, laki doktor. Laki balik, bini keluar. Laki keluar, bini balik. Gaji besar. Kan? Tapi tak sempat nak bermewah-mewahan pun. Sibuk. Tambah zaman PKP kan. Lagilah mereka. Pakai pampers tu. Bukan dekat orang sakit pakai pampers. Mereka pun nak pakai pampers juga. Dengar orang cerita lah. Betul kena Wallahualam. Paling teruk kena pakai plastik. Orang pakai kain elok macam kita, dia pun kena pakai plastik. Tak berpeluh. Bungkus habis. Bungkus. Kesian kan? Kesian. Tekanan kerja dan sebagainya. Kalau mereka ada ilmu dari iman, Masya Allah lah kan? Tak ada iman, cabut nyawa sendiri. Tak tunggu malaikat maut. Malaikat maut cabut juga lah nyawa dia. Ni. Apabila dia menjenguknya pada waktu sore, waktu petang lah, maka 70,000 malaikat akan doakannya sampai waktu pagi. Ia pun akan mendapatkan taman di syurga. Masya Allah. Ini fadilah ziarah orang sakit ni kan. Islam dia ajak kita macam tu lah. Dia bagi motivasi. Pahala banyak. Cumanya kita nak ambil, tak ambil ya. Ambil, tak ambil. Ambil, tak ambil. Itu ya. Nabi SAW bersabda, "Man 'ada maridan nada munadin minas sama'i tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila."
Barang siapa menjenguk orang sakit, maka penyeru dari langit berseru, kamu telah melakukan kebaikan dan langkah-langkahmu juga baik, serta semoga kamu telah mendapatkan tempat tinggal di syurga. Masya Allah. Ni tengok kawan tak sihat, itu terapa api. Kan? Bukan dia bayar tambang kita. Bukan dia bayar minyak kita. Kita pula beli buah apple bagi kat dia. Apple tu bukan dia makan pun, orang jaga dia makan. Siapa boleh pahala? Ini. Yang kedua, jangan terlambat menjenguk orang sakit. Telefon, oi, dengar kata itu tak sihat. Untuk main golf lah ni dia kata. Kan? Rugi aku tak dapat pahala ziarah hang. Kan? Khususnya jika sakit saudaranya itu berkepanjangan. Macam tu haji kita sembang dah sampai sakit kan. Maka janganlah seorang Muslim terlambat menjenguk, kerana itu akan membuatnya sedih. Amboi kawan, kan? Tak ambil tahu langsung sedih. Kan? Masa tu kita teringat kawan-kawan kita, adik-adik kita, kawan hak apa-apa nak rapat dengan kita. Ni. Tetapi hendaklah bersegera pergi kepadanya. Janganlah pula datang terlambat hingga saudaranya sudah sembuh. Lega dah. Kemudian jika bertemu, ia berkata, aku telah berniat untuk menjengukmu. Hal semacam itu tidak baik. Namun sayang, banyak orang yang melakukan kesalahan. Itu dia. Jadi pahala ni kan besar. Sebab tu orang bila pahala besar ni, orang tak apa nak ambil tahu. Remeh ya. Yang ketiga, jenguklah orang yang sakit walaupun dia anak kecil. Itu dia. Salah seorang puteri Nabi SAW mengutus seseorang untuk memberitahu Nabi agar datang untuk menjenguk anaknya yang sakit. Rasulullah SAW pun melakukannya. Cucu dia lah. Beliau bangkit lalu menjenguknya, kemudian mengangkat dan meletakkan anak itu di pangkuannya. Setelah itu menitislah air mata beliau SAW. Maka Sa'ad bertanya, air mata apa ini ya Rasulullah? Beliau bersabda, hadhihi rahmatun wada'aha Allah fi qulubi man sya'a min ibadihi, innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama'a. Ini adalah air mata kasih sayang dari Allah yang diletakkan di hati siapa saja yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Sesungguhnya Allah Maha mengasihi hamba-hamba yang penyayang. Al-Bukhari meletakkannya pada bab Iyadatus Sibyan. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab dia, Sahih Bukhari itu, dia letak hadis ni dalam bab menziarahi kanak-kanak. Iyadatus Sibyan. Ziarah kanak-kanak kecil, kanak-kanak yang sakit lah. Yang keempat, laki-laki boleh menjenguk wanita yang sakit dan sebaliknya. Boleh. Ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, Abu Bakar dan Bilal radhiyallahu anhuma menderita sakit. Kan masa Bilal kan maknanya Madinah ni kan sebelum Nabi hijrah tu dia tempat sakit. Orang yang tak tahan sampai itu sakit, tak tahan cuaca sakit. Sehingga Nabi doakan untuk dia kan. Dia ubah sakit, dia bawa pergi keluar daripada Madinah. Dia tukar nama Yathrib jadi Al-Madinah. Jadi Yathrib ni bandar penyakit. Jadi lepas tu dia Nabi doakan 2 kali keberkatan daripada doa Nabi Ibrahim AS untuk Mekah. Nabi Ibrahim dah doa dah Mekah untuk Mekah. Nabi doa untuk Madinah 2 kali. Sebagaimana didoakan oleh Nabi Ibrahim untuk Mekah. Madinah ni. Sebab tu kita pergi Madinah dengan Mekah, kita rasa macam seronok duduk Madinah kan. Dia tak serabut ramai. Mekah tempat pertumpuan. Orang tu benda tak, manusia tak pernah susut. Tak pernah susut kan. Masjid dia pun 24 jam. Madinah tak. Sampai pukul apa dia tutup kan. Jadi sembahyang lewat, sembahyang kat situ nak pergi masuk Raudhah, tunggu berapa pagi dia buka? 3 pagi ya? Lebih kurang lah. 3 pagi ke 2 pagi ke. Tapi sekarang ni nak masuk Raudhah tak boleh ikut suka. Kena ada app nusuk. Kena download dulu app tu. Lepas tu kita kena tanda tarikh, tanda jam. Kena tanda jam tarikh tu.
Kita kena pergi tepat tarikh jam tu. Tiba-tiba beratuk-beratuk azan. Tarikh masa tu ke, jam masa tu ke, kita pergi masuk dah. Kena buat balik lah. Tu daripada puluh ni pergi awal-awal. Biar awal supaya dulu hidup depan kan. Agak-agak lah. Bila kita boleh masuk tu, orang tak azan. Bila ada azan, dia pun tutup tu raya. Tunjuklah kat dia pun, dia pun tak layan kan. Ni saya punya ni. Roh. Dia sopi lah. Kan? Tu cerita dia. Ada app tu. Tak apa juga kan. Tak pebut. Tidak lah kita jenis lemah-lemah ni. Pakai malas nak pebut orang tak. Cumanya dekat Hajar Aswad Mekah tu dia pun tak buat kan. Kalau buat kau guna app macam mana nak guna app manusia kan. Berjuta-juta. Cumanya beratuk habis lah. Kukuk ada peluang. Beratuk habis lah. InsyaAllah. Saya try juga beratuk kita tepat sekali ya. Tunggu biar. Tentu orang tolak. Tentu depan kita dah. Hajar Aswad kan. Terus beratuk lah. Tapi jadi macam robot orang manusia kan. Begitu. Lepas tu terpulang lah nak jalan tak kata kepala orang ke apa. Jadi pun cicak mangkak ke tahu apa. Gitu. Baik. Satu lagi terlebih ni. Jadi Aisyah kata, aku pun menjenguknya dan berkata, hai ayahku, apa yang kau rasakan? Wahai Bilal, apa yang kau rasakan? Aisyah ni tengok Bilal sakit, tengok Abu Bakar ayah dia lah radhiyallahu anhu. Al-Bukhari rahimahullah telah membuat bab tersendiri berkaitan dengan hadis ini, bab iyadatun nisa ar-rajul, wanita menjenguk laki-laki. Kemudian beliau berkata, Ummu Darda menjenguk seorang laki-laki penjaga masjid kaum Ansar, ziarah dia. Telah disebutkan pula bahawa Nabi menjenguk seorang wanita yang miskin yang sakit. Tidak. Dengan demikian dibolehkan laki-laki menjenguk wanita dan sebaliknya dengan syarat aman daripada fitnah dan terjaga auratnya lah. Biasa kita kalau bawa bini kita pergi ziarah kawan dia sakit, kita duduk lah kereta ya, kita tak tumpang masuk kan, minta nak masuk sekali, bini kita tak payah duduk sini. Awak nak masuk buat apa? Kan? Masuk nak tolong doa. Doa lah kita pun boleh dia kata. Kan? Macam kawan saya kan, kawan bini dia laki dia mati. Jadi bini dia ajak dia pergi ziarah apa nama janda tadi. Bagi balu janda lebih kurang sama kan. Dia tak apalah, dia pun dia kata kat bini dia, bagus juga dia kata. Kira kat abang ambil dia. Ni, bini dia tunjuk. Kan? Tu dia tak cakap nak je kot. Tapi dia cakap terus. Dia kata okey kot dia tahu. Kira pergi kat abang dia tahu. Bini dia angkat tunjuk tu pukul 5 tu kot. Boleh pergi lah. Tapi syarat beraman daripada fitnah. Kita pergi dengan bini kita apa kan, nak buat bantuan berapa orang. Dan bini kita mesti tak sonoknya. Tambah dia tahu pula janda tu bekas bini kawan baik kita. Lagi bini kita susah hati. Ni tu nak ambil peluang tu dia tahu. Nak ambil pahala. Banyak lagi pahala boleh ambil dia tahu. Kan? Pahala dia bagi ke orang lain. Pahala dia bagi ke orang lain. Dah kita nak tolong. Boleh tolong orang kita. Cari orang lain pergi nikah dengan dia. Kan? Cari orang lain pergi jaga dia. Awak jaga saya sudah. Tak usah cerita banyak lah. Biar sudah lah. Kalau nak juga doa dan pakat bak. Kan? Doa belakang kat bawah pun dapat lah insyaAllah kalau nak kan. Tapi jangan harap lah kucing bertanduk. Baik. Tapi boleh lah. Tapi kan juga bila wanita telah berusia lanjut. Kawan mak kita. Bukan mahram kita kan. Kawan mak kita dia sakit. Mak kita mati dah. Tapi ziarah lah. Tanya. Belum. Macam mana? Okey ke? Sihat ke? Macam ni lah aku. Kan? Dia tunggu masa lah. Aku jumpa mak lah. Dia boleh ziarah lah. Jiran-jiran kita. Itu cerita dia. Dan semisalnya. Wallahu a'lam. Dia kata wallahu a'lam, kita pun wallahu a'lam lah. Jadi sampai sini. Boleh insya-Allah bolehnya menjenguk seorang musyrik. Boleh. Ziarah orang kafir boleh. Kan? Kita nak dakwah dia. Ya, supaya dia selamat insya-Allah. Dalam solat tak boleh ya. Kan ada hadis tu.
kita sebut minggu lepas tu. Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami tu radhiyallahu anhu, kan? Ada orang Muslim dalam apa nama, dalam solat. Dia kata yarhamukallah. Dalam solat kan. Itu orang pekat tengok dia. Dalam solat ni orang lain pekat tengok. Hak lain pun tak erti jugalah. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam solat sekali dengan Nabi lah. Jadi dia kata apa, tengok. Dia pun pekat tepuk pekat tepuk paha, tepuk tangan kan. Maka bila dia tengok, dia marah kat dia pun diam. Sembahyang terus je. Habis sembahyang Nabi beritahu kepada Nabi sembahyang, dia kata tak boleh adanya perkataan manusia cakap-cakap, tak boleh. Nabi ajak, Nabi tak marah dia. Kan, Nabi tak tungking dia. Cakap dia lah, Nabi beritahu. Ni solat, tak boleh ada perkataan manusia. Kan dia cakap tadi. Jadi dia nanya, diam lah orang Muslim, diam je lah. Yang hak Muslim jangan kata alhamdulillah. Yang hak apa nama? Hak dengar pun jangan kata yarhamukallah. Tidak jadi macam sahabat dia lah. Jadi maknanya dia dalam keadaan dia tak tahu, Nabi tak suruh ulang solat. Nabi tak suruh dia ulang solat sebab berlaku dalam keadaan dia tak tahu kan. Gitu. Jadi bila dia tahu, batallah solat. Tak sengaja. Macam kita lah kan. Tengah sembahyang, tiba budak main mercun. Oh pecut. Tengah sembahyang, oh pecut. Tengah sembahyang. Oi mahang. Bukan dia sengaja, terkeluar pada mulut dia. Terus kalau solat, jangan ada berhenti ulang solat. Kan? Dia terlatah. Tu latah pendek, mau latah panjang tahu. Kan? Ya. Mana kita tegur dia tak tahu kiblat. Kau nak kita pergi pegang badan dia, kita pusing lah. Kalau dia tengah sembahyang lah. Kalau dia assalamualaikum warahmatullahi, woi hang sembahyang kau kena matahari terbit. Dia selesai dah, tak apa, tak payah ulang je lah. Tak payah dia nak mengulangi solat dia. Tapi kalau kita tengok dia tengah solat, kan? Kita pegang lah. Ya tu kita pusing badan dia ke arah kiblat. Kalau tekat kita bagi tahu, dia pun tak tahu nak pusing macam mana. Macam saya pernah sembahyang kat masjid Taqwa, lama lah tak lebih kau tu. Sembahyang luar. Rupanya kita sembahyang tak menghadap kiblat. Sembahyang di luar beranda tu kan. Tak tahu. Dia Taqwa tak mantun kan. Saya pernah pergi. Ada kawan-kawan kenal kita tu kan. Wih ustaz sembahyang kot lain lah. Kita nak pusing kau mana? Seperti tanya kiblat kau mana? Kalau masuk dalam masjid, tahulah kiblat kau mana. Ni luar masjid. Kan, luar masjid kan dia mungkin jalan, dia pusing ke mana ke. Jadi, kita tempat boleh sembahyang, pokoknya bukan menghadap kiblat. Tanya, kiblat kau mana? Kiblat kau ni, dia lah kalau masuk dalam masjid, kita tahu lah. Ini tengah hari ni kan, tengah hari tu. Lama cerita ni 6-7 tahun dah. Tersilap. Oh dia ikut. Silap saya pun buat macam tu lah. Kan kita sembahyang yang bawah tu kan. Tapi kita tengok orang ramai, kita ikut orang lah. Tersilap no? Tersilap. Jadi kalau kita pusingkan, apa kita pusingkan. Kalau kita bagi tahu, dia pun tak tahu nak pusing ke mana. Woi 180 kiri ke kanan. Kan? Kalau 360 patah balik ya. Jadi gitu. Tak payah ulang. Assalamualaikum kawan kita kata, woi, sembahyang ke mana? Kiblat kat aku tu, kau ni. Awak hantar abang awak, aku dah hampak sejadah, siap dah tempat orang ubah. Aku ingat hantar itu sejadah, aku pun kan, angkat sejadah, aku tak tahulah hantar kiblat kau tu. Yang kali tulislah di bubur kan. Ajak kawan kita pula kan. Yang kali hang tulislah kat bubur tu, kiblat anak panah senang, aku tahu. Aku bukan kata anak main selalu tak kat dia. Kalau RNR boleh lah aku turun tulis. Itu jadi mana tak payah nak ulang lah. Tak payah ulang. Selesai lah. Fa inna tuwallu fa thamma wajhullah. Cerita dia macam kita sembahyang tak tahu matahari tak nampak. Kan? Matahari tak nampak, tak tahu kiblat ke mana. Hantam sajalah.
Mayang boleh pun. Ijtihad kita masing-masing lah. Tapi kalau kita sembahyang berimam, ikut imam lah, jangan imam talak kita aku rasa kot ni, kita talak kot ni. Ikut imam lah. Kan sebab tu ada imam. Semua tak tahu siapa ada kompas. Tak ada kompas. Kiblat ke mana ni? Matahari pun tak ada. Tak ada naik pergi mancing, naik bot. Nak sembahyang. Tak nampak matahari, tak tahu ke mana. Kiblat pun tak tahu. Sembahyang lah. Masalah jenazah dikeluarkan daripada kubur ni, maknanya pernah buat lah, Nabi SAW pernah suruh Abdullah bin Ubay bin Salul tu kan dikeluarkan daripada kubur dia kan. Nabi nak bagi pakai jubah dia semua boleh lah dikeluarkan kalau kita tahu lah tapi kalau was-was was-was betul ke tak betul lah tu was-was tapi kalau orang tahu silap kepala kot ni mana kita boleh keluarkan balik lah. Tapi kalau sampai seminggu boleh lah, kau tu budak reput lah itu cerita lah. Tapi tak munasabah macam soalan tu je kan, benda tu nak berlaku macam tak munasabah, Sarawak langsung jadi biasa orang ke bumi orang ni dia tahu nak buang mana, melainkan dia tegak pasal tu dia baru kena ganja apa kan, otak dia tak betul kan. Jadi fatwa kadang-kadang macam tu lah. Kadang-kadang soalan ni dia fikir buat soalan dan fikir jawapan. Kalau berlaku macam ni nak buat macam mana, berlaku macam ni nak buat macam mana. Tu yang jadi macam kitab tu terbaik tu. Kalau Ibn Taymiyah senang lah, orang main tanya dia jadi lagi tak jadi esok pun orang main tanya kan. Sungguh lah kadang-kadang soalan ni kadang mereka buat terbit soalan tu, benda tu mustahil berlaku lah ataupun amat payah berlaku lah sebab pembumian ni kan, sebab ramai orang yang hadir, kecuali masa musim PKP ke ke bumi tu memang jenis tak erti kan, mungkin lah dia pun tak bang orang pun buh kepala ke mana kan, orang pun tak tahu. Jadi settle lah macam tu insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ji. Ya ji. Lepas azan sembahyang qabliyah. Bila orang azan dia sembahyang boleh sunat solat tahiyatul masjid umpamanya boleh tapi tak dapat fadilat jawab azan tu, fadilat jawab azan tak dapat lah kan. Jadi maknanya kalau ada solat boleh, tak salah. Biasa solat tahiyatul masjid lah orang tengah azan kan, terutamanya hari Jumaat. Hari Jumaat kita kena kejar untuk dengar khutbah kan. Jadi dia tengah azan kita solat, terutamanya azan yang kedua. Azan yang kedua ni lepas azan imam terus khutbah, jadi kita terus solat kan, sebab kita nak dengar khutbah tadi wajib. Dan satu pendapat kata solat tahiyatul masjid wajib sebab Nabi suruh. Jadi kita bila dia azan ataupun dia sedang azan, biasanya azan yang kedua lah, azan pertama dia pun pekat nak bangkit sembahyang kan. Jadi kalau kita solat pun tak salah, solat ma bainal azanain solatun, di antara dua azan ni solat. Kita nak solat boleh tak salah, bukan kita solat qabliyah, kita solat dia panggil tatawwu' ya, ada solat. Dan boleh apa kita sampai kita terus solat lagi imam tak naik mimbar, kita boleh solat solat 2 rakaat kita sampai pukul 11. Kita hari ni aku nak sembahyang sampai imam naik mimbar, lepas sembahyang 2 rakaat sampai lah masuk azan sampai imam naik mimbar, boleh solat. Jadi nak kata qabliyah bukan solat qabliyah Jumaat lah, solat Jumaat tak ada qabliyah. Boleh tak solat sunat bisa, solat tatawwu'. Orang solat kita pun solat, tak ada masalah kalau kita nak solat lah. Kita nak solat duduk diam-diam
Jangan kacau orang solat. Ya. Dia masjid ke apa? Dia tahiyatul masjid ni maknanya apa namanya dia panggil masjid. Tahiyatul masjid ni masjid. Kalau dia jadikan sebagai masjid maka tahiyatul masjid lah. Kan? Tapi dia hanya sebagai sementara menjadikan tempat solat Jumaat. Wallahu a'lam. Dia tak sembahyang 2 rakaat sembahyang. Sembahyang sunat biasalah. Supaya keluar dari khilaf. Sebab tahiyatul masjid dia bukan nama solat tahiyatul masjid. Apa-apa solat. Entah solat 2 rakaat solat sunat. Dia mana ada ni nama dia solat tahiyatul masjid. Kan? Tak ada nama solat ni nama dia solat wudu. Usolli sunnatal wudu. Tak ada. Sembahyang dia 2 rakaat. Masuk masjid tak ada usolli tahiyatul masjid, tak ada. Walaupun kita sembahyang qabliyah zuhur, kira tahiyatul masjid lah. Masuk padanya tahiyatul masjid, qabliyah zuhur. Tahiyah ni maksudnya memuliakan masjid tadi. Dengan kita solat 2 rakaat. Sebelum duduk surah dia tak panggil tahiyatul masjid. Boleh bangun solat tak ada masalah tatawwu', tapi dia tak panggil. Bukan maknanya termasuk dalam hadis perintah tadi. Boleh. Nak berniaga dalam surau boleh. Hadis larang berniaga dalam masjid. Boleh. Waktu haram boleh. Kan? Itu yang abang masuk waktu matahari tengah. Nak duduk kan. Solat 2 rakaat. Masjid kita kata masjid jami'. Masjid jami' ni masjid yang dilaksanakan padanya solat Jumaat. Mana kita boleh i'tikaf di sini? Dia pun masjid. Surau solat Jumaat. Sebenarnya masjid lah tempat yang didirikan padanya solat Jumaat. Ada apa orang buat sembahyang Jumaat. Bolehlah i'tikaf. Dia surau tak boleh i'tikaf sebab kita nak kena keluar pergi tempat orang solat Jumaat, masjid. Dia pun tak mau bubuh dalam masjid tu surau Jumaat. Sama-sama masjid apa masalah. Ini mungkin politik ke apa pun. Kan masalah pengurusan. Tak semua. Okey. Tak, itu pun tak ada nas tu. Itu hanya tanggapan ataupun ijtihad lah. Tapi wallahu alam bagi saya tak tu. Bagi saya lah. Kan? Sebab kita semua tempat ibadat semua tempat wakaf. Mana boleh kita halau orang masuk surau masjid? So kita orang nak sembahyang pula sembahyang kita pergi masuk sebab apa? Sebab takut hilang akaun ke hilang besar surau apa kan. Jadi lepas solat dah luar jadi kita tak halau orang. Nama surau tempat umum, tempat wakaf surau. Kalau di Kedah kita dia ada wakaf kan, nak masuk kan kampung kita benda-benda je kan di tepi di kepala jalan tu ada wakaf. Buat wakaf, nama buat wakaf, siapa nak main duduk pun boleh. Dia panggil apa? Wakaf. Pondok ada orang buat kan, kampung kita dalam sana kan, benda daripada kepala jalan tu, daripada tu pondok kecil tempat orang berehat nak masuk jalan tu kan, ada wakaf dia panggil. Tempat umum, surau tempat umum, masjid tempat umum. Cumanya membezakan antara masjid dan surau ni, masjid dilaksanakan padanya solat Jumaat. I'tikaf ni tempat yang padanya ada solat Jumaat. I'tikaf. Ya? Sebab Nabi tak beritahu. Sebab zaman Nabi buat dah musalla. Tempat solat biasa kan. Musalla ni tempat solat lah.
Musalla umum bukan masjid. I'tikaf ni sebab ada hadis Aisyah radhiyallahu anha, al-i'tikaf fi masjidin jami'. Hadis. I'tikaf di masjid jami'. Masjid jami', ya. Masjid jami' lah. Masjid jami' ni masjid yang menghimpunkan semua ahli qaryah di situ untuk solat Jumaat. Ini bukan ahli qaryah ni, sana ada surau, sini ada surau, tapi hari Jumaat dia berkumpul satu di situ. Tapi tempat kita masjid jauh kan. Sebelah kita kata macam di Arab mana Pakistan. Ni masjid. Sebelah tu masjid. Masjid. Kalau wanita nak iktikaf, boleh iktikaf. Ada isteri-isteri Nabi SAW beriktikaf kan. Terutama selepas Nabi wafat kan. Iktikaf di masjid. Kalau kita sekarang ni maknanya ada tempat khusus untuk wanita, khusus untuk lelaki-lelaki lagi senang kan. Iktikaf. Boleh lah. Boleh insya-Allah. Okey. Habis ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.